Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini akhirnya satu lagi pendedahan paling menarik untuk Parti Bersatu. Masalah dalaman, penyakit dalaman, ataupun ulat yang sedang menular, masalah sedang berulat bergiuk di dalam Parti Bersatu didedahkan sendiri oleh orang yang paling banyak mengetahui tentang parti ini. Saudara, Bersatu ada penyakit kronik, dakwa mantan setiausaha presiden. Mantan setiausaha sulit kanan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dr. Marzuki Muhammad mendakwa, Bersatu kini berdepan dengan penyakit kronik. Muhyiddin ialah presiden Bersatu katanya. Ini kerana Bersatu hari ini gagal bersatu berbanding dengan Bersatu sebelum pilihan raya umum ke-14. Menurut beliau lagi, ketika itu saya tak dengar seorang pun ahli Bersatu yang kata keputusan MPT Bersatu mencalonkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 salah. Tapi kali ini kata beliau, ketika itu Parti Bersatu jauh lebih kecil berbanding sekarang. Waktu itu kata beliau hanya ada satu ahli parlimen, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dua adun, yaitu Datuk Sri Mukriz Mahathir dan Datuk Dr. Syahrudin Saleh. Tapi ahli-ahli Bersatu pada waktu itu bersatu padu mempertahankan keputusan parti. Sekarang Bersatu ada lebih 90 wakil rakyat, tapi berbalah dalam hal mempertahankan keputusan Perhimpunan Agung Tahunan. Inikah yang diketahuikan? Saudara, parti dulu waktu jadi kecil, semasa kecil, tidak menghendaki kuasa. Sekarang sudah bila besar, lupa kuasalah yang hanya dikejar-kejar, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan saya mendapatkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya dulu kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit bertumbuh, berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita, kita jadi kuat, sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang menghapuskan akar penyakit itu. Selain itu, imun badan kita juga menjadi seimbang, bijaksana untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Imun badan yang seimbang menjamin kehidupan yang sejahtera. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Mungkin ini jawapan kepada masalah kesihatan Anda yang selama ini. Kata Marzuki lagi, ada penyakit kronik yang sedang melanda Bersatu. Penyakit ini mungkin kena pada seorang dua saja. Tapi kalau tidak dicari ubat, nanti melarat, tulis beliau di Facebook. Perbandingan di atas dibuat ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Ketika itu Bersatu merupakan komponen Pakatan Harapan PH. Perbandingan di atas dibuat ekoran daripada Perhimpunan Agung Tahunan Parti PAT Bersatu baru-baru ini. Sehingga pada waktu itu berlaku insiden kekecohan yang menyebabkan Muhyiddin kecewa. Bayangkan, Presiden sedang berucap, Presiden sedang menyampaikan ucapan dasar, boleh-boleh pula ahli kecoh. Dan Muhyiddin pula juga secara terus terang mengaku ada komplot mahu menjatuhkan beliau. Bukankah itu satu perkara yang betul-betul memalukan? Dalam ucapan sendiri mengaku ada orang mau jatuhkan dia. Bermaksud, betullah kata Marzuki ini, ada penyakit yang sedang menular dalam Parti Bersatu. Sebilangan besar ketua bahagian mendesak agar Muhyiddin berundur dari tampuk kepimpinan.
Walaupun begitu atau walau bagaimanapun, ketika menutup tirai, Bersatu meluluskan usul mencalonkan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Inilah pendedahan daripada bekas Setiausaha Sulit kanan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Dr. Marzuki Muhammad. Beliau mengesahkan mendakwa bahawa Bersatu kini berdepan dengan penyakit kronik. Ada penyakit yang sedang menular dalam parti Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik berkait dengan isu Kampung Sungai Baru Kuala Lumpur. Pendedahan ini membuka mata kita semua. Saya harap Anda bantu sebarkan berita ini, sebarkan maklumat ini, supaya orang-orang di luar sana ketahui perkara yang benar, bukan perkara yang bohong. Supaya fitnah dapat dihentikan dan keamanan di Kampung Sungai Baru Kuala Lumpur boleh diteruskan. Lebih penting lagi, supaya hak para penduduk di sana dapat diperjuangkan. Menurut laporan di Sinar Harian, rupa-rupanya Kampung Sungai Baru lebih 62 juta pampasan sudah pun dibayar. Yang ini mungkin ramai yang tak tahu bahawa 62 juta ringgit pampasan sudah dibayar. Bukan pempengaruh yang cakap, bukan fitnah yang cakap, bukan media sosial yang cakap, tetapi orang yang bertanggungjawab itulah yang bercakap. Sebanyak 62.57 juta pampasan telah dibayar kepada pemilik dan pihak berkepentingan dalam projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru setakat ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Kampung Baharu PKB, Dr. Khairul Nizam Othman menjelaskan, jumlah pampasan tersebut ditentukan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan mengikut jadual pertama Akta Pengambilan Tanah 1960. Menurut beliau, proses pengambilan tanah bagi 110 unit melibatkan 72 petak strata, 37 lot rumah teres dan 1 lot milik Tenaga Nasional Berhad TNB telah diwartakan di bawah Seksyen 4 APT pada 18 Jun 2021 dan Seksyen 8 pada 21 Jun 2021. Pampasan meliputi nilai hartanah, kos selenggara, kos pindah, sewa sementara, kehilangan pendapatan, fee penilaian dan kos hadir bicara, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita, lalu ia berakar, bersarang dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita diajar oleh terapi imun ini menjadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua penyakit kerana imun badan kita seimbang. Tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan kita lah yang menghapuskan akar penyakit itu, yang menyeimbangkan imun badan kita supaya kita jadi sehat dan kuat semula. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Mungkin ini jawapan kepada masalah kesehatan Anda selama ini. Saudara, beliau juga berkata, menerusi sesi taklimat projek pembangunan semula Kampung Baharu Kuala Lumpur pada Jumaat.
Turut hadir Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaleha Mustafa. Menurutnya, selain pampasan tunai, pemilik yang bersetuju dengan tawaran usaha sama bersama pemaju turut menerima rumah ganti dengan nilai yang lebih tinggi berbanding pampasan pengambilan tanah. Pemilik rumah flat memperoleh sebuah rumah ganti dengan anggaran nilai antara RM884.000 hingga RM1 juta, manakala pemilik rumah teres menerima antara 3 hingga 9 unit rumah ganti dengan anggaran 2,7 juta hingga 8,1 juta, katanya. Bagi pemilik yang tidak bersetuju atau mempunyai isu pusaka, Khairul berkata pampasan dibayar secara tunai mengikut keluasan rumah. Bagi rumah flat, pampasan tunai adalah antara RM198.000 hingga RM356.000. Manakala bagi rumah teres pula, pampasan berjumlah antara RM803.000 hingga RM2,95 juta. Bayaran pampasan ini dibuat secara berperingkat bermula Februari 2022 hingga Januari 2023, jelasnya. Jelas beliau lagi, tawaran usaha sama memberi nilai masa hadapan yang lebih baik kerana pemilik bukan sahaja mendapat rumah baharu tetapi juga imbuhan kewangan. Perbezaan utama antara pampasan membayar nilai semasa, manakala usaha sama memberi pemilik hartanah baharu yang lebih bernilai apabila projek siap kelak, katanya lagi. Jadi, secara ringkasnya, saudara-saudara sekalian, RM62,5 juta pampasan telah pun dibayar kepada pemilik dan pihak berkepentingan dalam projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru. Selain itu, jumlah pampasan ditentukan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan mengikut jadual pertama Akta Pengambilan Tanah 1960. Pemilik rumah flat akan menerima sebuah rumah ganti dengan nilai antara RM884.000 hingga RM1 juta. Pemilik rumah teres pula akan mendapat 3 hingga 9 unit rumah ganti dengan nilai pampasan antara RM2,7 juta hingga RM8,1 juta. Taklimat projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru disampaikan dengan kehadiran Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaleha Mustafa. Saudara-saudara sekalian, penerangan ini cukup jelas untuk kita semua. Mana satu yang anda mahu percaya? Fakta yang disampaikan oleh pempengaruh di media sosial TikTok seperti Rafida Ibrahim ataupun fakta yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Kampung Baharu PKB, Dr. Khairul Nizam Othman ini. Anda harus bijak. Jangan percaya pada orang yang tidak berautoriti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.